Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya nak buat satu permohonan kepada pengarah Pendauan Raya, Pendauan Negeri Sembilan bagi penjelasan bagi 3 kes yang disyaki wujudnya salah laku pihak pendauan. Okey. Saya nak tunjukkan bukti-bukti saya di mana kes saya ni, 3 kes ni telah diabaikan oleh DPP. Mungkin diabaikan oleh DPP ataupun pihak polis dia sembunyikan bukti yang saya bagi untuk kes tersebut kepada pihak pendauan. Jadi saya tidak boleh bulat-bulat percaya kenyataan polis yang mengatakan mereka dah bagi semua siasatan kepada pihak pendauan, dan pihak pendauan yang tidak mendakwa kes itu ataupun mereka pusingkan kes itu. Okey. Jadi saya nak bagi satu peluang kepada pengarah Pendauan Negeri Sembilan untuk memberi penjelasan. Okey, mengikut penjelasan itu saya akan membuat tindakan yang berikutlah. Okey, saya akan buat secara bertulis juga, dan dari tarikh terima surat itu, okey, saya akan hantar melalui email. Dari tarikh hantar email tu saya bagi 2 minggu masa. Kalau tidak jawab pun saya akan buat aduan kepada Peguam Negara. Saya akan bawa aduan ni kepada Peguam Negara. Ataupun jawapan menunjukkan wujud salah laku pihak pendauan, saya akan bawa aduan ni kepada kepada Peguam Negara jugalah. Okey. Jadi dalam video ni saya nak bentangkan, saya nak tunjukkan semua bukti saya untuk setiap kes tu, dan membuktikan kes tu memang satu kes yang berasas, yang ada bukti. Okay, bagaimana kes tu terlepas, macam mana tertuduh dalam kes tu terlepas. Itu yang saya tidak puas hatilah. Jadi saya nak pastikan itu salah siapa? Adakah salah polis ataupun salah pihak pendauan? Okey. Polis bagi tahu saya mereka dah laksanakan tanggungjawab mereka, dah habiskan siasatan, dah bagi kepada pihak pendauan. Okey, saya risau satu perkara saja, mungkin polis mengabaikan bukti itu. Jadi dalam video ni saya akan mainkan semua bukti itu, bukti audio lah kebanyakan. Okey, dan juga satu kenyataan oleh magistrat dalam dokumen alasan penghakiman magistrat itu menyatakan satu perkara di mana berlaku salah laku pengarah Pendauan Negeri Sembilan itu juga. Jadi 3 perkara ini saya akan nyatakan dalam video ni lah. Okey. Yang pertama, okey, kes yang saya buat laporan polis pada tahun 2016. Laporan polis dia, nombor dia rantau palang 405 palang 16. Bertarikh 8 April 2016 terhadap tertuduh bernama Syadan, saya rasa Muhammad Syadan bin Abdullah. Okey. Dia adalah jiran saya. Okey. Apabila saya cuba buat carian fail dan juga rakaman CRT untuk kes tu, untuk menyemak sama ada berlaku penipuan dalam kes tu, pasal mengikut polis, report saya ni telah rujuk kepada report pengadu lain, iaitu jiran saya juga berbangsa Cina adalah pengadu. Okey, report saya telah ROR, refer to other report, kepada report itu, dan IP telah dihantar kepada pihak pendauan. Maksudnya IP itu mengandungi 2 pengadu, 1 tertuduh. Okey. Dan apabila saya pergi ke mahkamah untuk buat semakan untuk kes tu melalui carian fail dan juga dapatkan CRT kes tu, mahkamah menghalang saya. Kononnya saya bukan pihak kes. Okey. Apabila saya berpandukan, okey, jawapan bertulis
oleh pihak Ketua Polis Negeri Sembilan dan juga pengarah Mahkamah Negeri Sembilan, saya mendapati kalau benar apa yang mereka nyatakan, pihak pendakwan telah mengabaikan aduan saya terhadap tertuduh itu dalam laporan polis ini, di mana saya telah memberi bukti yang kukuh iaitu rakaman suara mengenai ugutan yang dia buat, provokasi yang dia telah buat, dan juga kata-kata kelucaan melampau dia berunsur seksual mengkaitkan emak saya dan anjing peliharaan saya. Okey, itu adalah kandungan rakam bukti itu, bukti rakaman audio itu. Bagaimana seorang pendakwa raya ataupun pengarah pendakwan negeri boleh mengabaikan kesalahan-kesalahan tertuduh tersebut dengan mengabaikan bukti itu? Okey, jadi saya rakaman suara, rakaman audio itu lebih kurang 25 minit lebih lah dia punya duration. Okey, saya ambil saya buat 13 bahagian untuk menyokong kes saya. Saya ambil 13 bahagian dari rakaman suara tersebut untuk membuktikan tertuduh tersebut telah membuat kesalahan jenayah, dan saya dah buat laporan polis dan dah bagi bukti rakaman suara tersebut kepada polis. Soalan saya, mengapa kes saya tidak diberi keadilan untuk kes saya dengan mendakwa tertuduh di mahkamah? Itulah soalan saya. Saya harapkan satu jawapan yang jelas daripada pengarah pendakwaan Negeri Sembilan. Untuk soalan yang pertama, siapakah pengarah pendakwaan Negeri Sembilan pada tahun 2016 semasa kes ini dilaporkan? Yang pertama. Yang kedua, siapakah DPP yang mendakwa kes ini di mahkamah? Yang ketiga, apakah nombor kes mahkamah tersebut? Dan berikutnya, tarikh bilakah kes ini telah didakwa di mahkamah? Walaupun kes saya diabaikan, tak apa. Kalau benar, kan di ROR kepada report yang lagi satu. Maksud saya kes itu, kes yang polis bagi nombor kes mahkamah kepada saya tu, nombor kes tu. Dalam aduan bertulis saya akan nyatakan dengan jelas apakah nombor kes mahkamah yang diberikan oleh polis. Kononnya kes saya juga turut disertakan dalam IP yang sama. Jawab soalan berikut adalah, adakah rakaman audio yang saya nyatakan di sini ada dalam IP itu? Adakah polis buat dalam CD ke apa, memberi kepada pihak pendakwan bukti rakaman audio tersebut yang sebentar lagi saya akan mainkan bahagian demi bahagian daripada keseluruhan rakaman selama 25 minit itu. Saya pergi ke bahagian pertama. Dalam bahagian ini, Syadan mengatakan dia suruh saya mengambil sarung pelikat emas saya dan melihat kemaluan emas saya. Dia cakap akan berada dalam warna hitam, pergi masuk dalam kemaluan emak awak. Itulah kenyataan pertama dia.
Okey, dalam bahagian ini dia bagi tahu kononnya saya meliwat anjing-anjing saya di luar rumah. Dan dia tanya adakah dia nak buat aduan tentang itu. Okey, itulah yang dinyatakan dalam bahagian itu. Okey, dalam bahagian ini oleh kerana apabila dia buat provokasi terhadap saya, dia cuba provoke saya dengan kata-kata kesat, kelucuan melampau macam tu. Apabila saya tak keluar rumah, saya masa tu sedang rakam dan duduk diam diri untuk mewujudkan kes. Okey, jadi dia tanya saya, jadi saya tak berani. Dia tanya saya, kalau macam tu dia bagi tahu saya tidak lahir untuk satu bapa, dan dia tanya adakah emak awak ni pelacur. Itu yang dia sebut dalam bahagian ini. Okey, dalam bahagian ini Syadan marah polis Balai Rantau dengan mengatakan pukimak, dan juga dia cakap nak masuk dalam bawa emak polis-polis itu. Saya percaya dia mengatakan dia mengenai mengadakan hubungan seks dengan pegawai-pegawai polis tersebutlah. Itu yang saya faham daripada kenyataan dia. Tapi yang jelas dia marah polis rantau dengan kata-kata kesat. Kemudian dia mencabar saya. Awak rakam benda ni, bagi kepada mereka, dan dia ulang balik kata yang sama, kata-kata yang sama. Dia ulang balik, dia cakap pukimak polis Balai Rantau masuk bawa dia punya mak. Dia cakap macam tu. Tanya dia apa dia nak masukkan dalam bawa emak para polis tersebut. Tolong tanya dia apa yang dia cuba maksudkan. Apa yang saya faham itu adalah kata-kata berunsur seksual lah. Okey. Sampailah dia dah sentuh pasal polis semua, tapi sampai hari ini polis selamatkan dia. Okey. Kalau saya ingin menjelaskan macam mana dia sebut pasal polis semua, saya nak terangkan kejadian sehari sebelum itu, baru semua akan jelas mengapa hari ini tiba-tiba dia maki amun saya dengan macam ni. Kenyataan-kenyataan macam ni. Okey, pada 7 hari bulan April 2016, okey, tiba-tiba pada malam tu lebih kurang 8:30 malam, saya duduk dalam rumah saya, tiba-tiba jiran saya berbangsa Cina menjerit, dia gaduh lah, dia bising-bising dekat luar rumah. Jadi saya pun keluar dan tanya dia apa masalah. Baru saya tahu dia marah Syadan. Okey, dia marah Syadan. Dia jiran saya berbangsa Cina tu, dia mengadu kepada saya, Syadan telah menunjukkan kemaluan dia kepada anak perempuannya. Pasal tu dia bising. Dan saya pun sokong jiran saya yang berbangsa Cina tu lah. Saya mengatakan pasal sebelum itu pun Syadan dah berbulan-bulan sebelum tarikh itu pun dia membuat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami.
Jadi saya cakap budak ni harus dibuat laporan polis. Okey. Jadi dia ambil satu batu yang agak besar, dia baling ke arah saya. Saya nasib baik saya dapat elak batu tu jatuh di kaki 5 rumah saya lah. Okey. Jadi untuk masa nak buat laporan polis, saya tanya kepada polis pada 7 hari bulan April 2016. Saya tanya kepada polis, adakah saya kena buat separate laporan polis ataupun saya menjadi saksi saja dan bagi keterangan apakah perbuatan berikut yang dibuat oleh Syadan. Lepas jiran saya mula marah pasal dia tunjukkan kemaluan dia kepada anak perempuan dia. Okey. So masa tu polis bagi tahu saya, awak tak payah buat report, awak hanya buat bagi jadi saksi untuk kes tu. Okey. Pada malam tu sampai saya rasa midnight pukul 1 pagi kami bagi keterangan kepada ayuk kes bernama Inspektor Atikah di IPD Seremban. Okey. Pada malam itu juga Syadan digari dan ditahan oleh polis, dan pada malam yang sama Syadan dilepaskan dengan alasan urin dia tak ada dadah, urin dia negatif dadah lah. Maksudnya dia tak isap dadah. Okey. Begitulah penipuan polis, di mana kesalahan adalah satu kesalahan pasal dia tunjukkan kemaluan dia kepada seorang perempuan. Itu adalah tuduhan. Mana boleh polis lepaskan dia dengan alasan dia tak isap dadah. Itu yang berulang kali dibagi tahu oleh ayuk kes semasa kami bagi keterangan. Jadi polis bawa dia ke hospital untuk buat urine test. Jadi saya percaya memang mereka lepaskan dengan alasan itu. Kalau alasan lain, tolong tanya ayuk tu, bagaimana dia boleh lepaskan seorang tertuduh yang membuatkan perbuatan senonoh itu, okey, yang boleh lepaskan dia macam tu saja. Okey. Jadi itulah yang saya hairan. Itulah yang membuatkan dia seolah-olah macam kebal, yang tak ada orang akan ambil tindakan undang-undang pada dia. Okey. Itu yang mencurigakan saya. Apakah kaitan Syadan dengan polis? Okey. Adakah Syadan ni orang suruhan polis? Dan apabila saya meneliti sampai sekarang, saya mendapati bukan saja polis, sampailah pihak pendakwan, pihak mahkamah, sampailah magistrate bias kepada dia. Okey. Jadi dengan itu saya syak mesti ada seorang politician. Okey, saya percaya ada seorang politician dari Barisan Nasional boleh jadi mastermind utama yang memperalatkan dia untuk membuat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami supaya hidup saya tertentram. Pasal sebagai aktivis asasi manusia, saya kan sering menentang salah laku pegawai dan juga salah laku pemimpin, terutamanya pemimpin-pemimpin di Barisan Nasional. Jadi mungkin dia nak balas dendam saya memperalatkan Syadan. Jadi Syadan tahu segala kes yang saya buat akan dibantu oleh polis itu sendiri ataupun pegawai itu sendiri untuk menyelamatkan dia. Pasal kabel dia. Okey? Itu yang nampak sangat dari sejak tahun 2016 sampailah sekarang. Okey? Saya akan datang by kronologi mengapa saya cakap sampai sekarang benda itu berlaku. Okey? Jadi untuk kejadian pada 8 April 2016 ini berpunca daripada tangkapan polis terhadap Syadan sehari sebelum itu pasal dia tunjukkan kemaluan kepada polis dan polis mengabaikan kes itu dan lepaskan dia. Okey, oleh kerana polis menipu kes itu macam tu, jadi dia keluar dan membuat macam-macam kenyataan yang kelucuan melampau, berunsur seksual dan membuat provokasi, membuat ugutan dan sebagainya lah, sampailah dia marah polis Balai Rantau.
dengan kata-kata kesat, dengan mengkaitkan emak pegawai itu, semua dia kaitkan. Okey. Jadi saya hairanlah macam mana DPP lepaskan dia tuduhan saya ni, aduan saya yang ada bukti ni macam mana terlepas. Itu yang saya tidak pasti. Saya nak jawapan daripada pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Ini benda serius ni. Di mana adakah selama ni saya cakap polis bersabotaj dengan Syadan membuat perkara ni semua. Sekarang adakah pihak pendakwan pun bersabotaj dalam hal ni? Okey, dalam bahagian ini dia tuduh polis Balai Rantau telah makan rasuah, pasal itu tangkap dia. Jadi bagi dia itu sungguh kebal dan polis tangkap dia pasal makan rasuah. Jadi dia cuba maksudkan yang tunjuk kemaluan dia kepada seorang perempuan adalah tidak salah. Kalau polis masih tangkap dia, maksudnya mengikut dia polis dah makan rasuah. Jadi dalam bahagian ini dituduh polis Balai Rantau telah makan rasuah dan dia juga ugut nanti orang tahu apa yang dia akan buat kepada polis-polis itu. Di sini dia dah buat ugutan, dia buat tuduhan yang tidak berasas, dia cakap polis berasuah. Pasal tangkap dia saja. Okey? Polis lepaskan dia tanpa sebarang tindakan, itu boleh jadi rasuah. Itu boleh jadi ada orang ada pihak lain mengacau kebebasan siasatan polis. Boleh jadi apa saja. Tapi polis tangkap itu, polis sedang buat tanggungjawab mereka lah. Mana dia boleh tuduh polis sebagai makan rasuah? Dan mana boleh dia ugut, nanti tengoklah apa saya buat. Mana dia boleh buat ugutan macam ni kepada polis apabila polis membuat tanggungjawab mereka? Okey, bahagian ni kurang jelas. Kalau pakai headphone dan tinggikan suara lagi boleh dengar lah. Di mana dia sebut dia buat provokasi terhadap saya. Masa dia marah tu, saya kan duduk senyap-senyap dalam rumah dan buat rakaman. Dia suruh keluar dari rumah. Lepas tu dia cakap, dia ugut, kalau saya keluar rumah, dia akan pecahkan muka saya. Okey, dia akan pukul saya. Itu yang disebut dalam audio ni, bahagian ini. Okey, di mana dia suruh keluar lah, dia buat provokasi lah tu. Okey. Okey, ini dia marah pengadu Chinese tu. Dia labelkan pengadu Chinese ni sebagai Cina Kui. Okey, sebenarnya setahu saya itu adalah sebutan yang betul, Cina Kui. Itu yang biasanya orang sebutlah. Cina Kui bermaksud, Kui itu setahu saya itu adalah hantu. Apabila setahu saya ada orang mengejek orang Cina sebagai Cina Kui, berpandukan hantu dekat filem Cina tu yang lompat-lompat tu. Okey, tapi dia pula disebut Cina Kui dan dia maki amun pengadu Cina tu pula dalam bahagian ini. Pasal pengadu tu dah buat laporan polis terhadap dia atas kesalahan dia sendiri. Okey, menunjukkan kemaluan dia kepada anak perempuan lah. Siapa yang tidak akan buat laporan polis? Itu pun dia marah. Siapa bagi hak dia kepada dia macam ni?
Okey, dalam bahagian ini dia masih buat provokasi dengan panggil saya, dan dia ketuk-ketuk bahagian di sebelah rumah dia lah. Bahagian saya percaya dia ketuk bahagian pintu untuk menghasilkan bunyi dan kacau saya, buat provokasi lah. Itu yang dia cuba buat dalam bahagian ini. Okey, dalam bahagian ini dia menggunakan kata-kata kelucuan melampau berunsur seksual. Dia mengatakan dia akan angkat kain pelikat, okey, emak saya. Dia akan menjilat kemaluan emak saya. Dia cabar saya, awak rakam benda tu dan bagi kepada polis. Okey, dia cabarlah saya kena rakam benda tu dengan membuat kenyataan yang seburuk macam ni. Siapa yang tidak jadi marah apabila dengar kata-kata macam itu? Mana perginya akal pegawai-pegawai polis dan juga pihak pendakwaan? Mengapa abaikan aduan ini? Dan mengapa mengabaikan semua laporan polis terhadap dia? Seolah-olah dialah orang yang paling suci di dunia. Itu yang mencurigakan saya. Memang berlaku sabotaj. Okey, saya sambung balik. Okey, dia ugut lagi. Dia tak akan lepaskan saya hari ini. Maksudnya pada hari kejadian lah. Dia cakap dia tak akan lepaskan saya. Dia continue ganggu. Ini bukankah membuat provokasi? Dia cari gaduh. Tak boleh faham ke fakta ni? Okey, dalam bahagian ini dia ugut, dia tidak akan lepaskan saya. Dia akan marah saya dengan kata-kata kesat lepas ini. Okey. Jadi pasal dia cakap polis tidak akan benarkan dia lagi tidur di luar. Jadi dia ugut saya, dia tidak akan lagi membiarkan saya tidur. Okey, dia akan marah saya dengan kata-kata kesat. Itu yang dia ugut dalam bahagian ini. Okey. Dia teriak. Nak lu dia report ke aku? Mari sekarang. Dari luar juga. Mari. Okey, dia dalam bahagian ini dia cakap, adakah kamu cakap pasal kemaluan? Tapi dia gunakan kata kesat lah. Dia cakap, adakah awak cakap pasal kemaluan? Dan dia marah pengadu Cina tu. Memanglah kalau berlaku kesalahan macam tu, ada lelaki menunjukkan kemaluan kepada seorang perempuan, mestilah perempuan itu akan buat laporan polis. Itu pun salah ke? Dia marah dengan kata-kata kesat. Nanti mana
அந்த சீன ஒண்டிதான் என்னை ஒன்றுதான் அவனை கேட்பானே மாக்கம் என் புக்கிமா மனையோட மனசு ஒடியுமே gila abang sama Mimi. Tengok. Dalam bahagian ni dia tanya, adakah awak ni rakam lah bagi dekat polis apa mereka boleh buat. Dan dia cakap dia akan marah pengadu Cina tu dengan kata-kata kesat. Dia bagi sampel jugalah macam mana dia marah tu. Okey, itu saja untuk aduan yang dalam laporan polis itu. Saya dah mainkan, saya rasa hampir 13 bahagian daripada keseluruhan 25 minit rakaman audio tersebut, bukti tersebut. Okey, di mana penuh dengan kesalahan-kesalahan jenayah yang dibuat oleh Syadan seperti ugutan, provokasi, mengancam ketenteraman awam, menggunakan kata-kata kesat, kelucuan melampau berunsur seksual, mengkaitkan emak kami termasuk emak saya, emak polis, dan juga marah polis yang membuat tangkapan, membuat tanggungjawab dengan kata-kata kesat. Polis pun kena marah. Okey, dan dia cabar, awak rakam dan bagi kepada polis apa polis akan buat. Dia ugut polis, dia akan membuat sesuatu untuk polis rantau yang membuat tangkapan. Ini semua apa ni? Bukankah kesalahan jenayah? Okey, dalam satu audio ni saja, bukti ni, terdapat banyak kesalahan jenayah yang telah dibuat oleh Syadan. Soalan saya, mengapa bukti ini diabaikan, mengapa kes ini diabaikan oleh pihak Pendauan Raya? Jawapan yang diberi oleh Ketua Polis Negeri Sembilan adalah IP telah pun diberi kepada pihak pendauan untuk report saya dan juga report pengadu Chinese tu. Dan mahkamah pula cakap saya bukan pihak kes. Maksudnya kes saya pergi mana? Kes yang serius macam ni, orang cakap jangan ambil undang-undang di tangan sendiri. Okey, saya pun ikutlah. Walaupun dia sentuh pasal emak saya dengan dengan kata-kata kesat, berunsur seksual, saya masih sabar, saya wujudkan bukti, saya ikut undang-undang, saya buat laporan polis. Mengapa orang abaikan benda tu? Jadi mana pergi janji orang jangan kepada orang awam, jangan ambil undang-undang di tangan sendiri, buat ikut channel yang betul, ikut undang-undang, kami akan bagi keadilan. Janji itu pergi mana? Dah pergi tong sampah ke? Macam mana punya perangai yang ada pada pegawai-pegawai di Malaysia? Katakan seorang syaitan daripada Kerajaan Barisan Nasional, katakan dia yang memperalatkan, dia yang buat segala ini, mana pergi integriti para pegawai? Takkanlah awak bersubat dengan mereka untuk mengancam ketenteraman orang awam, dan tak buat tanggungjawab orang untuk kes dan menipu kes, selamatkan pesalah yang keji macam ni. Tengok, dia macam sudah ada tanduk. Dia buat ugutan, buat rakaman, buat wujudkan bukti, bagi kepada polis, cuba ambil tindakan. Tak akan jadi apa-apa. Betul lah, memang benda tu berlaku bertahun-tahun, hampir 6 tahun. Okey, dia buat gangguan, saya buat aduan, saya bagi bukti, semua ditipu. Jadi betul lah. Jadi dia pun ada macam inilah, sudah jadi kebal. Undang-undang tak jalan. Jadi mengapa orang harus dibayar gaji setiap bulan dengan wang teks yang dibayar oleh orang awam? Pegawai-pegawai yang tak guna macam ni, mengapa awak harus dibayar? Sepatutnya harus pecat serta-merta. Tak guna punya pegawai.
Nanti buat apa, reply lah, pengarah Pendawan Negeri Sembilan, tolong reply saya. Saya nak tentukan ini kesalahan siapa. Saya tidak akan membiarkan sesiapa pun dalam hal ni. Saya akan memastikan mereka mendapat hukuman di sisi undang-undang. Okey, Syadan ke, isteri dia ke, dia punya pegawai yang terlibat ke, dia punya mastermind yang utama ke, satu pun saya tak akan lepas. Orang dah uji kesabaran saya, sudah melampau. Okey, sekarang awak tengoklah common man apa boleh buat. Awak ingat awak ni berkuasa. Kuasa tu diberi untuk menguatkuasakan, okey, undang-undang untuk menegakkan keadilan. Yang orang buat ni kerja syaitan. Saya akan gunakan undang-undang balik terhadap pegawai sekarang. Mana orang lari? Awak boleh main-main dengan seorang yang tak tahu undang-undang, bukan kepada orang-orang yang tahu erti undang-undang. Bukan orang atas daripada undang-undang. Okey, saya pergi kepada bahagian aduan kedua lah. Perkara kedua, di mana ini pun disyaki wujudnya salah laku pihak Pendawan lah. Okey, ini kes terbaru saya buat terhadap Syadan dan juga isteri dia. Satu laporan polis dengan bukti audio juga yang kukuh, di mana berlakunya ugutan jenayah mengancam nyawa dan juga pelbagai ugutan lain. Okey, mereka, Syadan dengan isteri dia, membuat ugutan pada 6 November 2021 dengan alasan saya dah buat aduan terhadap mereka secara terbuka di Facebook. Okey, di mana pada dalam video tersebut saya buat satu video minta penjelasan pengarah Mahkamah Negeri Sembilan. Jadi saya terpaksa menerangkan fakta kes, di mana dalam kes tu Syadan adalah tertuduh. Untuk kes yang pertama saya tadi sebutkan tadilah, yang dia menunjukkan kemaluan dan berikutnya dia buat macam ni kepada saya, dan rakaman suara semua tu ada. Okey, berkaitan kes tu, saya kan dihalang untuk buat semakan untuk fail dan juga CRT. Berhubung itu saya buat satu penjelasan lah, minta penjelasan kepada pengarah Mahkamah Negeri Sembilan. Jadi Syadan dan isteri dia tidak puas hati. Alasan mereka, kami ada 3 orang anak perempuan. Awak sudah memalukan family kami. Okey, di mana satu mereka punya tuntutan itu tidak adil, di mana saya sebagai aktivis asasi manusia, saya punya limit hanya sampai seorang pegawai dalam daerah itu saja, macam OCPD katakan untuk jabatan polis. Katakan sampai OCPD apabila saya buat aduan dalaman saja, secara dalaman, tak mention secara terbuka di social media dan bagi tahu kepada rakyat semua tu. Tahap saya setakat itu saja. Kalau kesalahan lebih atas, pegawai sampai OCPD pun dah gagal, saya akan buat aduan secara terbuka di social media, dan juga saya akan buat aduan secara tertulis, secara formal. Tujuannya adalah, ini adalah negara demokrasi, di mana rakyat kena tahu keadaan negara. Itulah tujuan. Saya tak ada motif yang jahat. Saya hanya gunakan semua sos, semua undang-undang, semua hak bersuara saya yang berpandukan perlembagaan. Menyatakan kebenaran adalah hak saya. Okey, Syadan membuat apabila saya nak buat satu persoalan minta penjelasan kepada seorang pegawai, mestilah saya akan jelaskan fakta kes. Macam hari ini, saya nak cabar ada berlaku penipuan. Okey, dalam kes ini, mungkin pihak Pendawan Raya boleh cakap kami itu adalah kuasa kami untuk menentukan nak mendakwa kes itu ataupun tidak. Jadi saya sebagai publik, sebagai pengadu, saya pun ada hak mencabar dengan bukti. Apabila saya tunjukkan ada kes bukti macam ni, kan wujudnya jenayah, mengapa kes ini tidak didakwa? Jadi saya akan ada hak.
Pasal itulah kami akan bentangkan fakta kes. Jadi terpaksalah sebut pasal pesalah tertuduh dalam report itu. Jadi klaim mereka yang buat tu tak munasabah. Dia cakap mereka ada 3 orang anak perempuan. Katakan seorang menteri dah buat salah, mestilah dalam media semua keluar letak muka dia, okey menteri ni dah buat kesalahan ini. Okey, mestilah akan keluar semua kan. Bolehkah menteri tu klaim, oh saya ada anak perempuan, jangan malukan saya. Itu bukan satu qualification untuk merampas hak suara orang lain. Okey, betul tak? Jadi mereka punya tuntutan pun tak munasabah, alasan pun tak munasabah. Tapi mereka buat ugutan jenayah. Okey, jadi saya ada hak untuk menjadikan kes. Katakan mereka tidak puas hati, katakan mereka salah faham ke apa, hak dia setakat membuat aduan kepada channel yang betul. Okey, mana boleh dia buat ugutan jenayah. Okey, ugutan jenayah telah berlaku. Saya dah rakam. Okey, dan bagi bukti kepada pihak polis, saya dah buat laporan polis ini. Rantau Palang 1419 Palang 21 bertarikh 6 November 2021. Ada 2 tertuduh dalam report ini. Satu Syadan, satu lagi isteri dia. Okey. Jadi saya dah bagi bukti rakaman suara di mana masing-masing membuat ugutan jenayah terhadap saya. Okey. Dengan mengatakan saya kena berhentikan semua aduan terhadap mereka. Okey. Kalau tidak, mereka buat ugutan jenayah tersebut. Okey. Itu yang menjadi bukti audio lah. Saya bagi 3 bahagian yang separate. Bahagian pertama dalam 8 minit, lebih kurang macam tu. Bahagian kedua dalam 10 minit, bahagian ketiga dalam 18 minit. Saya dah dengar semua. Dalam bahagian 3 tu tak ada apa. Okey. Bahagian 1 dan bahagian 2 tu ada bukti-bukti yang kukuh menunjukkan mereka dah buat ugutan jenayah, dan juga ada juga bukti lain menyokong perbuatan Syadan yang tidak senonoh, di mana dia tunjukkan kemaluan, sebagainya, mandi bogel di luar rumah. Bukti itu perakuan telah dibuat oleh isteri dia. Itu yang penting. Okey, itu yang penting. Perakuan dibuat oleh isteri dia sendiri, yang dia mandi bogel dekat luar rumah tu. Kalau polis proseskan fakta yang ada dalam audio itu, polis boleh faham. Okey, tapi yang peliknya adalah polis datang ke mahkamah dan minta bond keamanan di mahkamah untuk selesaikan kes tu. Okey, mengikut polis, polis dah buka IP mengikut Seksyen 506, dan IP telah diberikan kepada pihak pendakwan raya, dan pihak itu adalah keputusan pihak pendakwan raya untuk meminta bond keamanan untuk menyelesaikan kes itu di mahkamah. Ini apa punya tindakan DPP? Adakah 2 orang tertuduh dalam report saya itu adalah orang yang suci dalam dunia? Kan bukti audio recording tu menunjukkan mereka membuat ugutan jenayah. Itu pertama. Kan kedua, isteri dia sendiri buat perakuan. Syadan sampai tahun 2021 ni, dari kan kami cakap dia buat perbuatan tidak senonoh di tempat tinggal kami. Dia sebelum ni di mahkamah, Syadan bagi tahu mahkamah kononnya pada 7 April 2016 kali saja dituju kemaluan dia kepada jiran saya. Lepas tu dia dah jatuh hukum. Lepas tu dia dah insaf. Dia tak buat apa. Selepas itu pun beberapa kali saya buat dia mengenai tindakan tidak senonoh dia di laporan polis saya. Tapi dia bagi tahu kepada polis, saya tak buat. Polis pun tak akan siasat. Dia cakap, oh tak ada. Itu masalah awak dengan dia. Tak ada. Kami tak boleh percaya. Ini apa ni? Isteri dia sendiri buat perakuan,
Okey, pasal baru-baru ni saya sudah nampak dia mandi bogel dekat luar rumah saya. Okey, sebelum ni daripada jiran saya pernah dengar perbuatan dia pernah buat perbuatan-perbuatan itu. Okey. Dalam 2 bulan, sebulan macam tu, saya dengan mata saya dah nampak. Dalam midnight lah, lebih kurang pukul 1 pagi ke macam tu, dia mandi bogel dekat rumah. Dalam bukti recording ini, memang apabila saya mempersoalkan mereka kepada isteri dia, orang cakap ada 3 orang anak perempuan. Kalau saya buat aduan pun akan memalukan keluarga awak. Bagaimana pula dengan perbuatan suami awak yang mandi bogel dekat luar rumah? Saya tanya dekat dia satu soalan yang logik. Jawapan isteri dia pula sungguh pelik. Dia jawab, suami saya mandi bogel pun dekat luar rumah, sebelah rumah saya, bukan sebelah rumah awak. Nampak tak? Dia punya isteri punya perangai. Untuk dia akan mempertahankan semua kesalahan suami dia. Dengan ini saya nak menyatakan polis cuba bawa isteri dia sebagai saksi dalam kes untuk menyokong statement keterangan Syadan. Ini menunjukkan saksi ini tak valid. Nampak tak? Dia sampai sokong suami dia mandi bogel dekat luar rumah pun tak ada hal. Bagi dia tak salah, as long dia mandi sebelah rumah dia luar tu. Macam ini punya saksi awak bawa, mestilah dia akan bagi keterangan-keterangan, dia akan bohong, dia akan menipu, menyokong penipuan keterangan yang ditipu oleh suami dia. Okey? Macamlah polis dan DPP selama ini daripada bukti yang saya bagi dan setiap laporan polis yang saya buat, masih macam pura-pura macam tak nampak kesalahan-kesalahan Syadan. Okey, yang baru ni isteri dia pun bersubat. Okey, tuduhan saya terhadap isteri dia, yang pertama dia buat bagi keterangan palsu lah, membantu suami dia apabila mereka pusingkan kes, mewujudkan kes palsu terhadap saya. Isteri dia pun menjadi saksi palsu. Yang pertama. Kedua, dalam 6 bulan yang baru-baru ni, dia pun, isteri Syadan pun membuat gangguan ketenteraman awam. Cara dia buat gangguan, dia akan jerit kepada anak mereka. Setahu saya anak dia tak nakal pun. Sikit apa hal pun dia akan jerit, sampai saya jiran dia, telinga saya ni sakit. Dia jerit macam tu tanpa, dia tak perlu jerit sebenarnya. Itu adalah cara yang digunakan untuk buat gangguan ketenteraman awam. Sentiasa menjerit dalam rumah dia. Okey, kalau dia ulang lagi, saya akan buat laporan polis. Okey, di sini saya nak menyatakan juga, daripada tarikh 6 November 2021 report ini, apabila saya gerakkan kes ini, mungkin satu percubaan yang terakhir oleh geng ini untuk cuba mewujudkan satu lagi kes palsu terhadap saya, macam mereka wujudkan sebelum ini, gaduh gempar. Dia ganggu, dia buat provokasi, dan tak cukup bukti, mereka akan pusingkan, bacaan akan bagi banyak keterangan palsu, dan isteri dia akan jadi saksi palsu. Mereka akan mungkin buat, mungkin mereka cakap saya pula buat ugutan jenayah, mungkin jadi. Okey, apabila wujudnya bukti ini dan kes ini jalan, Syadan dah diam diri sekarang. Tapi isteri dia diam sekejap. Lepas pilihan raya Melaka hari itu, kan Barisan Barisan Nasional dah menang 2/3 kerusi itu. Mungkin geng ini mungkin fikir mereka dah kuat lah. Okey, tak ada orang boleh cabar mereka. Dari isteri dia dah mula jerit-jerit itulah. Okey, sampailah kes hari itu berapa 2 hari lepas macam tu. Okey, polis cuba minta bond keamanan. Saya kau taruh dekat magistrate. Saya bagi tahu kepada magistrate penipuan polis dan juga DPP, dan bond tu telah ditolak oleh mahkamah. Lepas tu mereka diam diri sikit lah, Syadan dengan isteri dia. Tak tahulah bila dia punya syaitan yang atas tu, yang mastermind tu, suruh mereka on kacau, dia akan mula balik lah. Dan aduan akan masuk, kalau mereka mula kacau lagi, saya akan buat aduan. Itu sajalah. Okey, kita datang balik kepada perkara ni, di mana macam mana kes yang terbaru terhadap dia
diabaikan, dicuba dirosakkan oleh pihak polis dan DPP. Okey. Yang pertama, saya salahkan polis pasal section, dia cakap dah buka IP dengan section 506. Okey. Tapi dia tak buat tangkapan. Saya dah buat aduan bertulis sampai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. Dan apabila Ayo kes meminta bond keamanan di mahkamah, saya tanya personally, saya jumpa Ayo tu. Apabila dia berbincang dengan Syadan, dengan isteri, apa, tak tahulah apa mereka bincang. Macam mana mungkin bincang, macam mana nak rosakkan kes ini, ataupun selamatkan dia ke, saya tak tahulah. Di luar mahkamah mereka bincang. Masa tu saya tanya Ayo kes tu, Puan, kan Puan cakap IP dah buka dengan Section 506. Mengapa tak buat tangkapan terhadap dua-dua tertuduh ni? Dia cakap, oh, saya dah panggil mereka untuk bagi keterangan. Mereka memberi kerjasama yang baik. Jadi saya tidak ada keperluan untuk tangkap. Okey, ini semua menunjukkan mereka bias kepada, ini adalah satu tindakan double standard. Okey, kan bukti menunjukkan mereka ni telah membuat ugutan jenayah. Yang berikutnya, bukti menunjukkan Syadan bertindak tidak senonoh di tempat tinggal kami. Jadi mengapa memberi layanan yang special? Katakan seorang dah bunuh seorang dan masa bagi polis panggil, dibagi kerjasama. Dia cakap dengan polis sopan santun. Adakah itu satu qualification untuk tak payah tangkap dia? Okey? Kita tengok fakta kes. Apa pesalah itu telah buat? Okey, adakah rekod lama? Dalam kes ini bertahun-tahun benda ni berlaku. Okey? Ini jelas menunjukkan berlaku sabotaj polis dengan DPP untuk menyelamatkan dia. Macam mana boleh terlepas dan menjadi minta sampai mahkamah pun orang nak minta bond keamanan untuk settlekan kes itu saja. Nak charge dia atas kesalahan, tangkapan polis tak buat. DPP pula nak cuba closekan kes itu. Lepaskan tertuduh tanpa tindakan. Mengapa harus memberi layanan istimewa kepada mereka dua ni? Okey, mereka bukan kaya. Jadi isu rasuah ni tidak mungkin wujud. Jadi mengapa? Siapa yang ada dalam isu ni? Siapa kabel dia? Saya ada jawapan. Saya akan kejar. Ini sudah melampau. Saya tak kacau siapa-siapa di sini. Saya hanya buat tanggungjawab saya sebagai aktivis asasi manusia. Saya dikacau oleh dia. Dan saya buat laporan polis, tak ada tindakan. Jadi bukankah itu akan mencurigakan saya, dia adalah orang suruhan somebody yang boleh memberhentikan segala proses undang-undang. Ini semua bukti saya lah. Okey, saya mainkan bukti audio lah. Okey, apa macam mana mereka punya ugutan dengan satu perkara saya menyatakan isteri dia sendiri membuat perakuan pasal dia Syadan ni mandi bogel dekat luar rumah. Semua bukti ni akan keluar di rakaman ini. கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் போட முடியுமா முடியாதா? இப்ப நான் உன் மேல போட்டா போடுறா, போடு. தப்பு இருந்தா போடு. தப்பு பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுல தப்பு இப்ப எதுக்கு மிரட்டுற? இப்ப எதுக்கு மிரட்டுற? பொழந்து எடுத்துருவா. பொழந்து எடுத்துறியா? ஓகே ரைட். உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன். Okey. Pasal mereka ugut tak boleh buat aduan lah. Inilah isu dia. Okey. Bila saya cakap, saya tanya dia, okey, saya memang akan buat aduan terhadap semua kesalahan awak. Apa awak nak buat? Dia cakap akan bela dua saya. Okey, menggunakan macam senjata lah. Okey, dia akan bela saya. Okey. Yang berikutnya. Mereka ni. உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் போடக்கூடாது சொல்றியா? சரிடா. உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் போட முடியாது சொல்றியா? இப்ப நீ போடு, உனக்கு வரட்டும், இப்ப வரட்டும். நான் இல்ல நான் கேக்குறது பதில் சொல்லு. இல்ல சொல்றது கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லு. உன் மேல கம்ப்ளைண்ட். Okey, dalam bahagian ini Syadan saya tanya kepada Syadan, adakah awak cuba maksudkan saya tak boleh buat aduan terhadap awak? Dia cakap, awak buat aduan biar mereka datang, saya akan pecahkan muka awak. Dia ugut macam inilah. Okey, biar mereka datang tu saya percaya dia maksudkan polis lah. Okey, dia suruh saya buat aduan, mereka datang tu saya percaya. Polis datang pun dia cakap dia akan pecahkan muka saya. Okey, itu ugutan berikut dia buat.
இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? என்ன பிரச்சனையா? ஒழுங்கா என்னை பத்தி பேசாம ஒழுங்கா உன்னை பத்தி நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் ஒண்ணு கம்ப்ளைண்ட் பூந்துக்கிட்டே தான் இருக்க. இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? நான் உன்னை கலப்பு எடுத்துருவோம். கொலை பண்ணிடணும். என்னை கொலை பண்ணிடுவியா? இல்ல இல்ல அது இருக்கட்டும். இப்ப அவன் மேல கம்ப்ளைண்ட் போட்டா கொலை பண்ணிடுவான்னு சொல்றான். என்ன என்ன கதை இப்ப? Okey, dalam bahagian ini saya tanya dia apa masalah awak. Saya memang akan tidak berhenti membuat aduan terhadap kesalahan-kesalahan awak. Apa awak akan buat? Dia dengan jelasnya menyatakan dia akan bunuh saya kalau saya teruskan aduan lah. Okey. Itu yang saya maksudkan, ugutan jenayah mengancam nyawa telah berlaku dalam kes ini. Okey. Pelbagai ugutan sebelum tu, cedera parahkan saya tu semua sudah ada lah. Sampailah dia nak bunuh saya pun sudah ada. Okey. என்னால வருதா? செய்யற கத்தி தேவையில்லாத கத்துறது. இந்த டிராமால நம்மள்கிட்ட வேண்டாம். நான் ரிப்போர்ட் போடுவேன். நான் கேஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கு தப்பு செய்யாம இருக்கணும். சரி, நான் என்ன தப்பு செஞ்சுட்டேன்? சும்மா ஏன் கத்தணும்? அனாவசியமா பிள்ளைங்க பேசாம தான் இருக்கு. நீங்க தான் சும்மா கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. தெரியுதா? ஆமா, பிள்ளைங்கிட்ட அனாவசியமா கத்துறது, பப்ளிக்கை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்காக கத்துறது எனக்கு தெரியாதா? இவன் பண்ற சேட்டை கொஞ்சமா பண்றான். அவன் சேட்டை வெளியில உட்காந்து கட்ட வார்த்தையை பேசிட்டு இல்ல. அன்னைக்கு பாக்குறான், அவுத்து போட்டு குளிக்கிறான். விடிகாலையில அவுத்து போட்டு குளிக்கிறான். என்ன உரிமை இது? 1 மணிக்கு மேல நான் வந்துட்டு இருக்கேன், அவுத்து போட்டு குளிக்கிறான். ஆமா, வீட்டுக்கு வெளியே குளிக்க முடியுமா? இது அநியாயம் இல்ல. இதெல்லாம் பேசுறீங்க. நீங்களா ஒரு பொம்பளையா? வீட்டுக்கு வெளியே குளிப்பாங்க. 3 பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்குன்றா. வெளியில குளிப்பான். என்ன அவன் எந்த அப்பக்காரன் வெளியில அவுத்து போட்டு குளிப்பான்? வெளியே வந்தா என்ன செய்வேன்? வெளியில வந்தா என்ன செய்வேன்னு சொல்லி நான் ரிப்போர்ட்ல போட்டுறேன். சொல்லி. Okey, dalam bahagian ini isteri dia cuba macam itulah cara dia. Dia cakap saya memalukan family dia dengan buat aduan. Dia pun cuba berhentikan saya dari buat aduan. Okey, pasal tu saya tanya dia balik. Kalau awak cakap ada 3 orang anak perempuan dan aduan pun tak boleh buat, akan memalukan family awak. Kalau macam tu, mengapa suami awak buat perbuatan macam ni? Macam dia mandi bogel dekat luar rumah pun hari tu saya sudah nampak. Saya cakap macam tu lah. Reply isteri dia pula, dia mandi sebelah rumah saya saja, bukan sebelah rumah awak. Dia cakap macam tu. Okey. Ni adalah bukti yang kukuh. Perbuatan tidak senonoh Syadan ni tidak berhenti. Ini membuktikan semua laporan polis saya ni automatically berasas. Faham tak? Ini adalah perakuan isteri dia sendiri. Polis dan DPP saja yang sentiasa menutupkan semua bukti dan menyelamatkan Syadan. Jadi apa kaitan orang dengan Syadan? Satu dunia tidak akan percaya. Tengok cara hidup mereka macam ni. Mereka ni siapa? Boleh buat apa saja ke? Ini tempat orang awam tak boleh hidup ke? Suka hati saja dia hidup. Dia jerit, dia gunakan kata-kata kesat, marah sini, sana, tunjukkan kemaluan, mandi bogel, semua boleh. Pegawai tak nampak sebarang kesalahan. Nak minta bond keamanan. Bodoh punya pegawai. Ada akal ke tak ada? Apa mereka sudah buat? Sampai orang buat aduan pun dia buat ugutan nak bunuh saya tau. Itu bukan ugutan jenayah mengancam nyawa ke? Kan saya dah bagi bukti. Apa lagi orang nak? Dan kerana ada perakuan isteri dia sendiri, dia buat bertindak tidak senonoh di tempat tinggal kami. Jadi macam mana awak boleh anggapkan macam orang yang paling suci nak settlekan kes tu di mahkamah tanpa sebarang tindakan jenayah? இந்த மாதிரி மிரட்டல்லாம் என்கிட்ட வேண்டாம். இதையும் நான் ரிப்போர்ட்ல போடுவேன். இதுவும் மிரட்டல் தான். இதுக்கும் குற்றம் தான் இது.
Ini adalah ugutan jenayah yang dibuat oleh isteri dia. Isteri dia bagi tahu mereka akan bunuh diri secara keluarga, satu keluarga akan bunuh diri dan kesalahan itu akan kepada saya. Dia cakap, orang akan salahkan saya pasal mereka bunuh diri, pasal saya buat aduan mereka nak bunuh diri. Jadi dia cakap orang akan salahkan saya. Jadi ini bukankah ugutan jenayah? Okey. Tuntutan mereka tengoklah adil ke tak adil. Dia cakap saya kena berhentikan segala aduan. Jadi supaya mereka boleh buat apa-apa gangguan ketenteraman awam lah. Mereka membuatkan hidup saya tak tenteram di sini. Ini apa punya keadilan? Kita buat aduan mengikut undang-undang, pegawai bantu dia. Pegawai polis, DPP, tolong dia tutupkan kes. Apabila saya suarakan benda ni di social media, semua orang nampak dan malulah pegawai. Jadi, dia gunakan trik ini. Berhentikan semua aduan. Kalau tak, saya akan bunuh. Itulah kenyataan suami dia. Isteri dia pula, ugutan sentimen. Oh, kami akan bunuh diri pasal awak buat aduan. Nanti orang salahkan awak juga. Dia cakap macam tu. Apa punya undang-undang sedang dibuat oleh pegawai ini semua? Semua kesalahan jenayah macam ni dia abaikan. Yang minta bon keamanan pun panggil Syadan seorang saja. Isteri dia pun salah satu pesalah dalam kes ini. Itulah bukti dia. Dia buat ugutan jenayah. Dan juga dia bertindak secara tidak adil jugalah. Dia punya statement bias kepada suami dia terhadap tindakan-tindakan tidak senonoh suami dia. Dia cakap mandi sebelah rumah dia tak salah. Mandi luar lah maksud saya. Macam ni punya isteri. Dia punya statement polis nak percaya. Nanti datang kepada mahkamah. Saya akan tunjukkan bukti ni kepada mahkamah untuk bagi tahu mahkamah saksi ini saksi yang tak valid, tak boleh percaya. Tak boleh percaya punya saksi. Tengok macam mana dia mempertahankan kesalahan-kesalahan suami dia. Takkanlah dia akan tipu untuk menyokong kes palsu yang dibuatkan oleh suami dia. Nanti awak datang tengoklah dekat mahkamah apa akan jadi kepada semua orang ni. Ini satu lagi drama yang sentiasa dibuat oleh isteri Syadan, di mana dia akan pura-pura nangis dan buat drama. Dalam hal ni pun lepas dia tak boleh convincekan saya untuk berhentikan aduan, saya cakap saya ini semua perkara ni saya nak buat aduan. Jadi dia buat drama, dah mula buat drama nangis dia. Dia masuk rumah dia cakap saya tak boleh hidup lagi, saya nak bunuh diri, saya tak boleh pergi hadap semua kes ini. Ini pun satu lagi ugutan. Dia nangis buat drama, macam-macam drama sedang berlaku di sini. Adakah pegawai-pegawai ni bodoh, tak boleh erti proseskan fakta? Kan banyak bukti saya bagi. Takkanlah orang tak boleh faham fakta kes, kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Jadi apa kaitan antara pegawai dengan mereka? Tengoklah, saya dengar sedikit suara daripada Syadan. Nanti ada peluang kita tengok live lah. Okey, suara dia dari belakang. Saya harapkan dia akan tinggikan suara dia lagi. Okey. Saya nak tengok mana geng ini boleh pergi. Orang sedang menghadap kepada seorang aktivis asasi manusia. Banyak lagi orang akan tengoklah. Okey. Tindakan macam mana saya menggunakan undang-undang, proses undang-undang ini untuk mendapatkan keadilan. Tunggu dan lihat. Semua pegawai, semua geng inilah saya cabar. Okey, dia ulang balik suara yang pertama. Okey, itu sajalah untuk perkara kedua ni. Saya nak satu jawapan yang jelas daripada pengarah Pendakwaan Negeri Sembilan.
Mengapa pihak Pendahuluan Raya telah bercadang membuat keputusan dan minta Dewan Keamanan untuk kes ini, melepaskan kedua-dua tertuduh ini, yang mana saya sudah letak bukti yang kukuh macam ni, berlakunya ugutan jenayah. Dan disokong oleh satu lagi perkara di mana bukti Syahadan bertindak tidak senonoh di tempat tinggal kami diperakui oleh isteri dia, dan juga menunjukkan isteri dia bertindak tidak adil. Okey, di mana dia pun sokong kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh suami dia. Buktinya dia mengatakan suami dia mandi sebelah rumah mereka saja, di luar sebelah rumah mereka saja, bukan sebelah rumah sebelah saya. Okey, ini semua menunjukkan mereka dua-dua ni tak betul. Apabila mereka diselamatkan, saya nampakkan pegawai pun tidak betul. Semua tak guna punya pegawai, semua penipu. Jadi jawab saya, mengapa lepaskan dia? Jawab kepada saya sama ada polis dah sembunyikan bukti audio ini atau tidak. Saya nak tengok sama ada penipuan polis ada dalam kes ini atau tidak. Okey, mereka sentiasa pura-pura, dia bagi tahu dekat mahkamah, kami dah bagi IP kepada ini. IP itu ada ke bukti ini? Itu satu soalan yang penting. Nanti DPP pura-pura macam kami bukti tak cukup. Okey, polis pula, saya dah bagi kes kepada DPP. DPP yang tak ambil tindakan, apa saya boleh buat? Tapi tengok-tengok yang bahagian polis dia penipuan dia pula, dia sembunyikan bukti. Dan penipuan pendakwan pula pura-pura tak. Saya kan dah mention dalam polis report saya, dalam keterangan saya ada wujud bukti. Sebagai DPP yang bertindak adil, minta balik kepada polis lah, mana pengadu punya bukti. Ini pura-pura macam tak ada. Sekarang saya tanya terus, jawab terus, bukti ni ada atau tidak? Kalau ada, bagi tahu. Itu maksudnya pihak Pendahuluan Raya yang tipu. Okey, yang ketiga, ini adalah satu kenyataan oleh magistrate itu sendiri dalam alasan penghakiman, di mana mengatakan pengarah Pendahuluan Negeri Sembilan bernama Muhammad Iskandar bin Ahmad. Okey, saya Basit Shah Alah. Okey, pasal saya belum dengar jawapan pengarah kan. Saya tulis sana di Syaki. Selepas mengarahkan pihak polis untuk menyiasat kes tersebut, di mana kesnya akan saya bagi tahu sebentar lagi, telah gagal untuk memaklumkan status kes kepada magistrate balik bagi kes RTM, nombor yang dinyatakan di slide ini. Secara bertulis pun saya akan nyatakan, berhubung dengan satu laporan polis saya lah. Okey, Senawang Report bertarikh 13 Februari 2020. Okey, report saya ni, okey, polis untuk mengabaikan report tu, dia simply RTM kan report tu, refer to magistrate report tu tanpa sebarang siasatan lah. Okey, dia pun bagi tahu kepada saya tak akan siasat. Okey, dengan tu saya bagi tahu polis tak siasat, dia RTM saja. Dan magistrate, saya bagi tahu kepada magistrate, dalam siasatan ini saya menyatakan satu bukti rakaman CCTV. Jadi saya risau kalau kita lambatkan proses ini, saya takut server akan padam bukti rakaman CCTV itu. Jadi arahkan polis dengan segera. Tapi magistrate bagi tahu saya tidak boleh buat arahan serta-merta pasal mengikut CPC untuk memproses aduan ni. Untuk section itu menyatakan magistrate kena bagi satu maklumat mengenai RTM ni kepada pengarah Pendahuluan Negeri, dan tunggu selama 7 hari ke 14 hari, macam tu lah. Kena tunggu daripada jawapan beliau. Kalau tiada jawapan daripada pengarah Pendahuluan Negeri, baru magistrate boleh dengar kes RTM itu. Disebabkan katakan pengarah Pendahuluan Negeri tersebut dalam pada itu katakan dah arahkan polis untuk bertindak, jadi tak perlulah magistrate dengar kes itu. Itulah tujuan undang-undang itu.
Magistrate itu bagi tahu kepada saya macam tu. Dengan itu saya sudah tahu saya boleh in between kan magistrate dah bagi alasan mengapa kes RTM itu tidak boleh didengar dengan segera. Jadi dengan itu berpandukan section CPC juga, saya terus tulis kepada pengarah Pendawan Negeri Sembilan bernama Muhammad Iskandar bin Ahmad. Okey, saya suruh arahkan polis untuk siasat kes ini. Dapatkan rakaman CCTV itu dengan segera dan siasat, pasal saya risau sewa akan padam bukti itu. Okey, jadi kita tidak boleh lambat-lambatkan. Okey, pengarah Pendawan tersebut telah tolak dalih dan saya cakap saya akan buat aduan kepada Peguam Negara kalau tidak beri arahan kepada polis. Jadi dia keluarkan satu dia hantar email kepada saya mengatakan telah arahkan polis untuk mengambil tindakan untuk merampaskan rakaman CCTV itu dan membuat siasatan. Itu yang kata-kata yang ada dalam email itulah. Okey. Okey. Saya telah di-email. Lepas tu saya rujuk balik kepada Ayuk Kes. Ayuk Kes bagi tahu polis tidak terima apa-apa secara bertulis daripada pihak Pendawan Raya. Jadi saya rujuk balik kepada PA pengarah Pendawan Raya dan mereka bagi terus secara by hand mereka pergi bagi kepada IPK Negeri Sembilan. Dan saya juga masa tu berhubung dengan pihak mereka, pihak polis tu di IPK Negeri Sembilan. Mereka mengaku kemudian dah terima dah. Mereka telah terima arahan ini secara bertulis. Di sini soalannya adalah mengikut CPC, pengarah Pendawan Negeri Sembilan yang memberi arahan untuk polis buat siasatan, kena maklum kepada pihak magistrate juga, mengatakan saya dah buat arahan kepada polis untuk kes ini, jadi kes ini tidak perlu jalankan lagi. Itu yang disebutkan, dimaksudkan oleh magistrate itu, di mana saya tunjukkan bukti dia daripada beberapa peranggan dari dokumen alasan penghakiman magistrate untuk kes bernombor yang tertera di skrin ini. Perangkan dia selanjutnya di dalam kes ini juga pihak pengarah Pendawan Negeri telah melalui email bertarikh 19 hari bulan Februari 2020 yang dihantar kepada pengadu telah memaklumkan kepada pengadu bahawa beliau telah mengarahkan muka surat berikutnya mengarahkan tadi itu untuk siasatan dibuat atas laporan polis pengadu ini, dalam kurungan mahkamah mengetahui fakta ini hanya selepas pengadu memberitahu keterangan di mahkamah. Oleh yang demikian, berdasarkan Seksyen 133(1)(1)B, mahkamah tidak lagi mempunyai bidang kuasa di dalam prosiding ini memandangkan pihak Pendawan telah mengarahkan siasatan dibuat atas aduan pengadu itu. Oleh kerana faktor-faktor yang disebutkan sebelum ini, maka saya memutuskan untuk menolak aduan ini di bawah Seksyen 153 Kanun Acara Jenayah. So saya percaya Kanun Tata Cara Jenayah lah. Majlis itu tulis acara, saya tak pasti. Magistrate dah bagi satu alasan penghakiman macam ini, di mana magistrate itu menyatakan pengarah Pendawan Negeri Sembilan tersebut telah gagal untuk membuat satu lagi proses dalam CPC untuk maklumkan kepada mahkamah. Jadi kes itu jalan. Jadi saya nak juga pengarah Pendawan Negeri Sembilan menjawab saya apakah motif ataupun alasan alasan pengarah Pendawan yang bernama Muhammad Iskandar bin Ahmad mengapa tak maklum kepada pihak magistrate. Adakah ini berniat untuk menipu kes itu? Pasal
Mula-mula hantar saya email mengatakan telah arahkan polis untuk ambil CCTV itu, bukti rakaman CCTV itu untuk siasat. Tapi polis pula, pada masa yang sama polis cakap tak terima arahan. Jadi saya tak pastilah siapa yang menipu. Adakah pengarah pendakwan bagi convince saya, hantar email macam tu dan tidak bagi kepada polis. Saya tak pasti siapa cakap benar. Tapi mengikut pengarah dah bagi tahu kepada polis. Dan magistrate ini pula bagi tahu pengarah pendakwan itu tak bagi tahu saya apa-apa. Mengapa? Mengapa tak ikut CPC? Adakah aduan saya ni, keputusan itu nak arahkan polis untuk siasat itu tidak diberitahu kepada mana-mana pihak? Jadi ini adalah satu email yang saja untuk pujuk saya. Dah hantar, menipu saya seolah-olah tindakan yang memuaskan telah diambil. Tapi kes tak jalan. Lepas tu memanglah polis tak buat apa-apa siasatan, dia tak dapatkan CCTV, dia tak buat apa-apa siasatan. Itu kemudian saya datang. Jadi saya nak satu jawapan bertulis dari pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Saya akan tanya banyak soalan. Khususnya untuk 3 perkara inilah saya akan tanya soalan yang mendapatkan maklumat pegawai mana yang menguruskan kes-kes itu. Pasal saya nyatakan dari ada satu kes tahun 2016, mungkin pengarah masa itu lain. Jadi saya risaulah. Jadi saya perlukan maklumat tambahan seperti nama pegawai dan juga jawapan yang jelas untuk 3 perkara yang saya adu untuk tentukan sama ada wujudnya salah laku di pihak pendakwan. Ataupun mungkin mereka dikelirukan oleh pihak polis dengan tidak menunjukkan bukti yang saya beri kepada polis untuk kes-kes itu. Ini semua saya kena tahu untuk mengenal pasti ini adalah salah laku pihak yang mana. Sebab itu dalam video ini saya tidak buat aduan, saya hanya minta penjelasan. Bagi saya penjelasan. Dan berikutnya saya akan buat tindakan saya yang berikut berpandukan dengan penjelasannya. Tolong jawab dalam 2 minggu dari tarikh saya hantar email. Kalau tidak pun, tidak menerima apa-apa jawapan pun, saya akan bawa aduan ni kepada, saya akan bawa aduan secara aduan, bukan lagi penjelasan kepada Peguam Negara. Okey, dengan ini saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.